Baiklah, salam sejahtera semua. Hari ini kumpulan saya akan mempersembahkan tugasan 2 dan izinkan kami perkenalkan diri dahulu. Saya Catherine Inya Filis Libut. Saya Syafiah Fatihah binti Muhammad Izael. Ya, saya Absa Farisyah binti Mama Yasin. Oke, ini isi kandungannya. Ada 1 tugasan, pengenalan, perbandingan teori-teori etika, psikologi moral, rumusan, dan rujukan. Oke, ini salah tugasan dia di mana kami dikehendaki untuk membanding bezakan teori etika dan teori psikologi moral dan menganalisis bagaimana teori itu membentuk insan bermoral serta menyertakan contoh-contoh yang relevan. Baiklah, sebelum itu kita berkenal dulu. Kenapa kami buat perbandingan teori ini? Perbandingan teori etika dan perkembangan moral ini dia melibatkan pemahaman tentang prinsip moral, nilai-nilai moral yang terbentuk, serta bagaimana ia diperhatikan dalam kehidupan manusia. Jadi dia tidak lari daripada moral. Teori etika ini dia menekankan prinsip atau panduan yang universal mengenai perkara yang dilakukan, sama ada perkara itu betul ataupun salah. Semasa itu kita dapat menilai dia menggunakan melalui keputusan yang kita ambil lah untuk kita tentukan sama ada perbuatan itu betul ataupun salah. Oke, teori perkembangan psikologi ini juga dia lebih kepada pemikiran lah, penakulan moral. Bagaimana kita menggunakan pemikiran kita dalam mengambil sesuatu tindakan yang bermoral. Jadi pemikiran ini dia berkembang dari peringkat ke peringkat. Bermula dari kita patuhi dulu arahan peraturan itu, baru kita memahami secara mendalam lah prinsip moral itu. Kan mula-mula kita tak tahu apa itu moral. Kita just faham je peraturan tu, kita tahu secara dasar je benda tu. Jadi kalau peringkat yang lebih tinggi lagi, kita belajarlah untuk memahami apa isi dalam kenapa kita perlu buat moral itu. Oke, konsep teori etika ini seperti yang saya cakap tadi, dia lebih kepada prinsip dan panduan. Dia sebagai, kalau dia manusia, sebagai pakar rujuk lah. Kita merujuk dia untuk membantu kita tuh dalam membuat sesuatu keputusan moral. Supaya kita dapat menentukan perbuatan kita sendiri atau perbuatan orang lain itu betul ataupun salah. Jadi teori perkembangan psikologi ini pula dia lebih kepada bagaimana manusia berkembang secara fizikal, emosi, kognitif, dan sosial sepanjang hayat. Jadi perkembangan psikologi ini dia bukan sekarang kita baru berkembang. Dia dari kita lahir lagi, baru dari lahir sampai kita dewasa, psikologi ini berkembang. Jadi itulah yang dimaksudkan perkembangan psikologi. Lepas itu, kewujudan teori-teori psikologi ini dilihat daripada pelbagai sudut secara terperinci untuk menjelaskan tentang perkembangan manusia dalam menjangka tingkah laku bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa semasa proses pertumbuhan dan perkembangan berlaku mengikut umur. Jadi psikologi ini juga dia mengawal tindakan kita. Kalau bayi, dia perlakuan bayi. Kalau dewasa, perlakuan kita pun tingkah laku kita pun menunjukkan kita dewasa. Jadi dia sebagai, kalau contohlah, kalau dia boleh dijadikan sebagai peralatan, dia sebagai remote yang jadi kontrol. Oke, kita pergi ke perbandingan seterusnya. Baiklah, di bahagian kanan saya adalah teori etika dan kiri saya teori perkembangan psikologi moral. Kita pergi ke teori kepribadian mulia. Kita tengok dulu perbezaan kedua-dua penekanan teori ini. Di mana teori kepribadian mulia ini dia lebih menekankan sifat, perangai, dan ciri-ciri perwatakan itu untuk mencapai kehidupan yang baik. Maksudnya kepribadian mulia ini dapat ditunjukkan berdasarkan sifat kita. Kalau contohlah, kalau kamu amanah dalam melakukan tugasan, itu pun salah satu kepribadian mulia. Sebab kamu amanah. Kalau kamu jujur pun, dia pun salah satu kepribadian mulia juga. Sebab kamu jujur. Jadi kalau behaviorisme ini, dia tengok pembentukan tingkah laku kita, di mana dia dipengaruhi oleh orang yang di sekeliling kita. Macam kalau kita tengok dia nih selalu
dia membuat keputusan yang rasional. Lepas tu budak tu tengok, oh macam ni lah ibu saya buat kalau dia buat keputusan. Dia kena bertanya dulu, berbincang dulu dengan ayah saya. Jadi kanak-kanak ni dia tengok apa yang dibuat tu, baru dia lakukan benda tu. Itu adalah dinamakan salah satu pembentukan tingkah laku lah. Sebab teori ni dia tengok tingkah laku orang tu, baru dia lakukan untuk dia sendiri. Okay, seterusnya kita tengok konsep dia. Jadi teori ini dia lebih kepada konsep jalan tengah yang bermaksud tingkah laku itu yang sederhana. Maksudnya tidak lebih dan tidak kurang. Dan behaviorisme dia lebih kepada perubahan tingkah laku, gerak balas akibat pengalaman pribadi, iaitu rangsangan. Okay, kalau jalan tengah ni dia ada situasi yang tidak boleh digunakan untuk jalan tengah. Contohnya, kalau seseorang itu dia terlalu kedekut dan seseorang itu terlalu boros, dia susah nak menggunakan jalan tengah kerana kedua-dua individu ini tidak seimbang. Sebab jalan tengah ni adalah seimbang. Dia mesti keseimbangan. Tidak terlalu boros, tidak terlalu kedekut. Dia mesti tengah-tengah. Dia tak boleh boros, dia tak boleh kedekut. Okey. Seterusnya kita tengok apa yang diutamakan dalam teori ini, perbezaan dia. Di mana teori kepribadian mulia ni dia lebih mengutamakan individu itu sendiri, bukan perbuatan dan bukan prinsip. Kalau teori behaviorisme, dia lebih kepada bagaimana ibu bapa itu mempengaruhi perkembangan moral kanak-kanak itu melalui denda, ganjaran, dan model. Maksudnya, kalau anak dia buat salah, dia denda. Itu hak dia sebagai ibu bapa untuk mendidik anak itu. Jadi, kalau ganjaran, dia boleh beri sebarang hadiah ataupun pujian terhadap perbuatan anaknya itu. Kalau model, dia boleh tunjuk perlakuan yang baik kepada anak dia itu supaya jadi contoh. Sebab seperti yang saya cakap tadi, teori ini dia sangat membantu dalam membentuk tingkah laku individu itu. Okey, ini contoh dia, perbezaan contoh dia. Contoh teori ini, murid itu melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah di dalam kelas. Maksudnya ini dah menunjukkan dia seorang yang berpribadi yang mulia lah. Jadi yang kedua ini, setelah pelajar itu menerima pujian daripada guru atas keputusannya yang cemerlang, dia menunjukkan tingkah laku yang baik dalam menyiapkan tugasannya. Maksudnya pengaruh guru ini tadi, dia memuji budak tu. Jadi pelajar itu dia memberikan tingkah laku yang positif. Macam dia rajin dalam menyiapkan tugasan. Faham? Persamaan kedua-dua teori ini bermatlamat untuk memahami bagaimana tingkah laku manusia dibentuk dan boleh diubah. Seterusnya kita pergi ke Syafiyah. Okey, jadi kita akan teruskan teori kemoralan sosial dengan teori pembelajaran sosial. Jadi teori kemoralan sosial adalah teori yang terdapat dalam teori etika dan teori pembelajaran sosial pula yang antara sub-sub teori yang ada dalam teori perkembangan psikologi. Jadi kita akan lihat apa perbezaan antara kedua-dua teori ini. Jadi kita akan melihat pada aspek penekanan. Jadi dalam teori kemoralan sosial, teori ini menekankan peraturan, norma atau nilai masyarakat yang harus dipatuhi. Maksudnya di sini teori ini sangat apa-apa perlakuan apa-apa perlakuan morality mestilah merujuk kepada peraturan ataupun norma budaya itu. Maksudnya di sini teori tindakan individu dianggap bermoral jika ia sesuai dengan standard moral ataupun norma moral itu. Jadi suatu moral dianggap baik kerana satu masyarakat itu menggunakan tingkah laku itu dianggap baiklah. Jadi untuk pembelajaran sosial pula menekankan kepada proses peniruan sebagai tanggungjawab kepada pembelajaran tingkah laku. Jadi maksud pembelajaran sosial ini lebih kepada seseorang individu itu akan meniru sesuatu tingkah laku yang dianggap baik. Jadi apabila dia meniru tingkah laku tersebut, tingkah laku itu akan dianggap sesuatu yang bermoral kerana bagi dia selalunya mereka ni akan meniru tingkah laku orang yang mereka hormati. Contohnya ibu bapa, guru, maksudnya orang yang di sekeliling mereka. Ini lebih kepada kanak-kanak. Apabila mereka melihat sesuatu tingkah laku yang dilakukan oleh orang yang dihormati, contohnya ibu bapa lah, paling senang ibu bapa mereka,
mereka akan meniru tingkah laku itu dan mereka akan menggunakan tingkah laku itu sepanjang mereka di sekolah ataupun sepanjang dalam hidup mereka lah. Sebab pembelajaran sosial ni lebih kepada tingkah laku mereka. Yang mereka maksudnya belajar apa yang mereka belajar daripada tingkah laku orang tersebut. Terusnya kemoralan sosial ia lebih sangat menekankan tentang peraturan moral. Maksudnya dia akan jadikan ia sebagai satu kewajipan. Maksudnya apa-apa tindakan ataupun tingkah laku yang mereka ingin buat, mereka akan berpandukan peraturan moral ataupun norma sosial yang ada di sekeliling mereka. Nanti kita akan lihat juga. Okey, terusnya manusia belajar untuk pemain sosial, manusia belajar dengan cara memerhatikan tingkah laku orang lain. Seperti yang saya beritahu tadi, mereka belajar sebenarnya dari apa yang mereka lihat persekitaran mereka. Seterusnya, mementingkan hubungan masyarakat iaitu menitik beratkan perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Sebab ini pun berkaitan tentang sosial, semestinya mereka melakukan suatu tindakan itu berdasarkan peraturan kerana mereka ingin menjaga satu hubungan dalam masyarakat. Iaitu mementingkan hubunganlah supaya mereka timbul rasa kasih sayang antara satu sama lain supaya mereka tidak juga timbul dilema moral dalam situ. Seterusnya, untuk pembelajaran sosial lebih bersifat kendiri iaitu dalam diri mereka sendiri iaitu memperkembangkan kemampuan individu dalam proses pengajaran. Sebab apabila seorang kanak-kanak itu meniru satu tingkah laku, sebenarnya mereka sedang memperkembangkan kemampuan diri mereka. Bukan sahaja dari segi fizikal semata-mata tapi kognitif mereka sekali. So mereka akan berfikir, apabila mereka mengikut tingkah laku itu, maka mereka akan mendapat satu dapat membentuk tingkah laku yang baik. Jadi di sini kita akan ambil contoh yang ringkas yang berkaitan di sekolah lah. Jadi murid mematuhi peraturan sekolah kerana ia melanggar norma sosial. Maksudnya di sini individu akan mematuhi peraturan kerana mereka tahu bahawa jika mereka tidak mengikut peraturan sekolah, maksudnya dia juga akan melanggar norma sosial. Sebab norma sosial juga menyatakan apa-apa peraturan yang ditetapkan kita mesti ikut. Walaupun kita merasakan peraturan ini tidak sesuai untuk mereka. Namun mereka mesti tetap ikut juga. Dan contoh untuk pembelajaran sosial, pelajar mencontohi cara pemakaian guru di sekolah. Ini sebab ia melibatkan peniruan ataupun dia akan meniru tingkah laku. Jadi guru selalunya dia akan menjadikan pelajar. Mereka akan menjadikan guru sebagai model. Jadi jika mereka melihat guru itu sebagai seorang model, mereka akan cuba mengikut tingkah laku yang dilakukan oleh seorang guru itu. Contoh lain juga paling senang selalunya, contohlah selalunya pelajar mereka akan cuba mengikut tingkah laku yang selalu guru puji. Contohnya, saya seorang yang hantar kerja rumah awal. Kan selalu bila awal mesti cikgu akan puji. Jadi murid-murid lain mereka akan merasakan mereka sepatutnya buat perkara itu sebab bagi mereka perkara itu perkara yang terbaik. Jadi mereka akan mendapat pujian. Selalu sebab pembelajaran sosial ini juga melibatkan tentang kejaran. Dia macam hampir sama dengan behavior. Okey, jadi untuk persamaan kedua-dua ini melibatkan persekitaran sosial bagi memperkembangkan moral seseorang itu. Maksudnya perkembangan seseorang dalam bertingkah laku moral mesti memerlukan persekitaran yang positif. Maksudnya sangat penting persekitaran kerana persekitaran sangat mempengaruhi tingkah laku kita. Macam kemorolan. Sebab yang berkaitan tentang norma sosial. Maksudnya mereka mesti melibatkan masyarakat. Mereka mesti faham apa sebenarnya norma masyarakat di situ. Sama juga dengan sosial ni, lebih kepada sosial persekitaran kita. Tak kira guru, rakan, ibu bapa, semua itu persekitaran. Maksud di sini apabila wujudnya satu persekitaran yang positif, semestinya ia akan mampu memperkembangkan moral yang baik juga kepada seseorang itu. Okey, kita akan teruskan dengan teori teologi dengan teori pembelajaran humanistik. Baiklah, jadi
kita penekanan dalam teori kedua teori ini, teori yang baik juga kepada seseorang itu. Okey, kita akan teruskan dengan teori teologi dengan teori pembelajaran humanistik. Baiklah, jadi kita penekanan dalam teori kedua teori ini, teori teologi lebih menekankan hasil atau akibat. Maksudnya di sini morality sesuatu tindakan berdasarkan hasil atau tujuan, sebab maksud tilio itu adalah tujuan akhir. Maksudnya apa-apa sesuatu tindakan moral akan dilihat berdasarkan hasil atau akibat yang mereka akan dapat pada akhir nanti. Contohnya kita membuat sesuatu, contohnya bila kita macam selalunya ini selalunya berkaitan cara kita mengatasi dilema moral lah. Dilema moral ni contohlah ada dua situasi di mana doktor perlu menyelamatkan seorang pesakit. Seorang pesakit ataupun 5 pesakit, tapi sumber yang terhad. Maksudnya yang mana satu yang doktor akan pilih? Mestinya mereka akan pilih yang okey. Selain itu, kita teruskan dengan teori pembelajaran humanistik. Teori ini menekankan pembelajaran ke diri atau berpusatkan murid untuk memperkembangkan potensi. Pembelajaran humanistik macam memberi kebebasan kepada pelajar untuk belajar, untuk meneroka sendiri apa yang mereka rasa, apa perkembangan potensi diri mereka sendiri. Okey, untuk teori teologi, kebiasaannya juga adalah tentang memaksimumkan kebahagiaan majoriti. Maksudnya apa-apa tindakan yang kita lakukan, tindakan yang moral, mesti membawa manfaat kepada semua orang. Di sini dia sangat menekankan mampu memberi kebahagiaan kepada semua orang. Dia tidak bagus. Dia tidak akan mementingkan untuk diri sendiri sahaja. Contohnya untuk pembelajaran humanistik berfokus kepada nilai-nilai atau perkembangan pribadi. Ini sangat menekankan tentang perkembangan diri sendirilah. Macam mana seorang murid itu meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan suatu tindakan moral. Seterusnya, keputusan bergantung kepada tujuan terbesar. Sebab teologi ini sangat menekankan majoriti. Apa-apa sesuatu tindakan yang moral mesti akan dianggap moral jika ia mampu membawa kepada kebaikan kepada semua orang. Di situ. Okey, untuk humanistik pula dia memberi kebebasan ataupun authority untuk membuat keputusan. Kerana di sini tadi pembelajaran humanistik sangat menekankan kebebasan pelajar itu sendiri untuk membuat keputusan. Okey, ini contoh dia. Ini contoh senang. Ini untuk teologi, guru menetapkan subjek yang wajib diambil oleh semua murid. Maksudnya di sini mereka tidak ada kebebasan dalam membuat keputusan kerana guru itu tahu. Guru itu sebenarnya menetapkan subjek yang wajib kerana subjek itu mampu membawa kebahagiaan kepada mereka. Contohnya bahasa Melayu, semua wajib ambil. Sebab itu untuk kebaikan mereka sendiri sebenarnya. Lepas itu, tapi namun untuk pembelajaran humanistik, pelajar diberi kebebasan untuk memilih apa-apa subjek yang mereka minati. Sebab di sini sangat menumpukan tentang perkembangan potensi. Sebab murid itu sendiri tahu apa potensi diri mereka. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk memilih subjek yang mampu meningkat, subjek yang mereka minat, yang mampu meningkatkan mereka, potensi mereka. Persamaan teori teologi dengan teori pembelajaran humanistik sangat mengutamakan manfaat atau hasil yang positif. Macam tadi pun dia melihat hasil yang positif, hasil terakhir mereka. Dan untuk pembelajaran juga sebenarnya mereka menekankan pembelajaran ke diri ataupun kebebasan untuk belajar. Sebenarnya mereka mengutamakan manfaat yang positif untuk mereka. Sebab kadang-kadang apabila murid ini macam terlalu tersekat ataupun tidak diberi kebebasan untuk memilih apa mereka minat, itu mestilah mereka merasa mungkin mereka akan merasa potensi mereka akan jadi turunlah rendah. Sebab itu bukan minat mereka. Jadi apabila diberikan kebebasan, pastinya mereka akan dapat memilih subjek yang mereka minati dan hasil pun akan menjadi positif. Baiklah, seterusnya yang terakhir yaitu teori deontologi dan juga teori perkembangan personality.
Baiklah, apa perbezaan berbanding yang telah ditetapkan oleh Syafiq tadi, iaitu Syafiq tadi dia lebih kepada apa yang berlaku ataupun hasil, kesan, akibat. Manakala di sini mereka tidak untuk teori kedua-dua ni tidak mengambil sama sekali kesan ataupun akibat, tidak dihiraukan. Dia just ikut apa yang perlu dibuat sahaja. Baiklah, kita akan teruskan kepada teori deontologi yang pertama. Baiklah, seterusnya, okey. Yang pertama, menilai moraliti tindakan itu sendiri bukan hasil atau kesan daripada tindakan tersebut. Contoh nilai-nilai murni, nilai-nilai moral kita bertanggungjawab, kasih sayang, jujur, amanah, apa semua itu merupakan ataupun bersikap benar, itu pun salah satunya. Itu adalah contoh teori deontologi di mana kita hanya menekankan benda-benda yang nilai murni sahaja. Kesan akibatnya kita tidak ketengahkan di sini. Fokus pada tugas dan kewajipan tanpa mengambil kira kesan sosial. Baiklah, satu contoh yang saya boleh ambil di sini seperti sekiranya anda boleh lihat di sini, seorang perlu memilih antara berbohong untuk menyelamatkan seseorang atau berkata benar. Maaf. Okay. Seorang perlu memilih antara berbohong untuk menyelamatkan seseorang atau berkata benar. Teori deontologi cenderung menasihati untuk berkata benar kerana berbohong dianggap salah secara moral walaupun hasilnya mungkin buruk. Oleh hal yang demikian, teori deontologi ini hanya mementingkan apa yang prinsip moral inginkan sahaja. Tindakan tidak mengira negatif, hasil dia negatif atau positif tidak menjadi satu isu ataupun keutamaan dalam teori ini. Seterusnya adalah teori perkembangan personality. Saya telah pun mengambil salah satu teori Sigmund Freud, iaitu teori perkembangan personality, di mana beliau telah menjelaskan bahawa bagaimana personality individu ini terbentuk dan berubah sepanjang hidup mereka. Berdasarkan apa yang Syafiq cakap tadi pun, dia berkembang personality kita ini mengikut persekitaran kita dan juga faktor bakal, iaitu macam mana perangai mak bapak kita ataupun persekitaran rakan-rakan dan juga pengaruh lain-lain. Melalui interaksi faktor biologi, sosial dan psikologikal. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana personality terbentuk dan berubah sepanjang hidup. Di sini saya dapat tekankan dari segi tahap perkembangan manusia mengikut teori psikoanalisis Sigmund Freud, iaitu di mana kita bermula daripada tahap oral, di mana di situlah mulanya kita punya orang kata perkembangan personality itu ada, iaitu kepuasan. Contohnya di sini, semasa mak kita melahirkan kita lahirkan, apa benda utama selepas sahaja doktor potong urin kita dan bagi pada mak kita akan terus susukan kita, kan? Itulah salah satu kepuasan. Iaitu kenapa? Sebab ibu bapa telah pun memberi satu benda inisiatif, iaitu kepuasan untuk awak supaya awak dapat puas, awak merasa puas sebab awak dapat satu benda yang awak inginkan. Itu adalah salah satunya. Dan benda itu akan terdorong dan berkembang sejurus dengan personality kita sekarang ini, iaitu misalnya dari segi oral, sekiranya seorang itu tidak dapat menginginkan apa yang mereka nak, misalnya seperti rokok ataupun mereka nak makanan ataupun mereka nak minuman keras, mungkin ini boleh menyebabkan faktor seperti keganasan. Sebab mereka tak dapat apa yang mereka inginkan. Tujuan teori perkembangan personality adalah untuk memahami bagaimana personality dan tingkatan manusia itu berkembang. Itu adalah salah satunya tadi. Manakala prinsip-prinsip moral tidak berubah. Okey, di sini perbezaannya, prinsip-prinsip moral akan stay saja. Tidak akan menilai sama sekali pun akan hasil ataupun tindakan. Manakala di sini adalah dari segi kita punya personality. Yang ini moral, prinsip moral. Ini personality kita. Okey? Contohnya adalah seorang remaja sering menentang peraturan di sekolah dan di rumah. Dia bertindak agresif terhadap guru dan keluarganya. Seorang remaja sering menentang peraturan di sekolah dan rumah. Itulah personality dia. Sering menentang, ganas, agresif dan lain-lain. Dan siapa yang terkena? Guru dan keluarganya. Mereka yang terpaksa menanggung. Tapi adakah personality dia cuba untuk bertanggungjawab atas apa yang dia telah lakukan? Tidak. So, personality dia memang macam itu.
So di sini kita dapat lihat bahwa personality seseorang itu akan menggambarkan bagaimana moral hidup orang itu terhadap orang sekelilingnya. Persamaannya adalah tindakan orang mematuhi prinsip-prinsip universal tetap sama seperti Freud menekankan bahwa super ego iaitu salah satu dari struktur personality mengikut teori psikoanalisis, iaitu super ego mengawal tindakan manusia berdasarkan norma sosial dan moral yang dipelajari. Misalnya teori deontologi di sini kita sudah ada norma sendiri, iaitu sekiranya kita perlu bercakap benar walaupun benda tersebut akan membawa kepada keburukan kepada diri kita sendiri. Norma iaitu super ego untuk teori perkembangan personality itu juga sama, iaitu di mana norma masyarakat itu sekiranya norma tersebut begitulah acuan, begitulah bunyinya. Okey, akhir kalam mempelajari teori etika dan teori perkembangan moral adalah penting kerana ia memberi kita panduan untuk memahami bagaimana manusia membuat keputusan moral dan mengapa kita perlu bertindak dengan cara tertentu dalam sesuatu situasi. Teori etika membantu kita mengenal pasti prinsip-prinsip yang mengarahkan tindakan yang betul dan salah seperti kewajipan, keadilan dan kesejahteraan. Teori perkembangan moral pula memberi kita pandangan tentang bagaimana moraliti terbentuk dan berubah seiring dengan pertumbuhan kognitif dan sosial. Secara keseluruhan, mempelajari kedua teori ini penting dalam membantu individu membina kesedaran moral yang lebih tinggi, membuat keputusan yang lebih bijak dan membangunkan masyarakat yang lebih adil dan harmoni. Soalan? Jadi kita akan mulakan sesi soal jawab. Ya. Okey, saya ada soalan. Ya. Bagaimanakah kedua-dua teori ini dapat diaplikasikan dalam membentuk insan yang bermoral? Contohnya, adakah yang sepatutnya diaplikasikan daripada suatu kecil ataupun apabila mereka sudah mula mengetahui dan mula tahu dan memiliki tahap prediktif yang agak tinggi? Jadi kalau kita tengok dari aspek psikologi dulu, bayi itu dia juga boleh dipupuk dari segi moral, boleh pupuk moral itu, tapi dia hanya memperlakukan moral itu. Faham tak maksud saya? Sebab dia contoh dia macam dia nampak ibu dia tu bersikap baik dan bersikap benar dengan orang lain. Jadi dia aplikasikan benda itu. Kalau bayi, bukan bayi lah, macam kanak-kanak. Jadi kalau peringkat dewasa, dia sendiri yang akan apply benda itu sebab dia dah faham. Dia dah faham apa maksud moral itu, dia sendiri aplikasikan karena itu. Kalau diperlihatkan dari aspek perkembangan psikologi. Kalau etika pula? Kalau untuk etika, bagaimana kan? Bagaimana? Etika ni dia sebenarnya dia melihat dari persekitaran. Dia bukan macam psikologi, dia kepada perkembangan. Maksudnya dari kecil, sebab perkembangan dia boleh dididik dari kecil. Jadi benda tu pun berkembang juga. Tapi kalau untuk etika, selalunya itu lahir, boleh dikatakan semula jadi dan normal. Sebab apabila di sekeliling dia melakukan perkara itu, jadi mereka macam dia akan automatik juga buat benda tu. Sebab dia akan, sebab itu selalu berlaku di depan mereka. Contoh tingkah laku baiklah. Macam peraturan tadi, paling contoh lampu isyarat. Kenapa kita ikut lampu isyarat? Sebab itu peraturan yang kita tahu. Yang kita tahu kita mesti ikut. Macam tu. Jadi itu dah macam semula jadi ada dalam diri kita. Misalnya saya boleh ambil contoh dari segi teori perkembangan personality tadi, dia menggabungkan etika dan juga moral, iaitu di mana kan perkembangan tadi seiring dia berkembang, melihat dari segi umur dan juga kognitif dia apa semua, di situ juga diterapkan nilai moral dan macam mana dia punya persekitaran itu berlaku ataupun tingkah laku di sekelilingnya. Misalnya sekiranya dia dibesarkan dalam persekitaran yang baik, ibu yang penuh kasih sayang dan juga tiadanya perpecahan rumah tangga, insya-Allah anak tersebut akan dapat dididik dengan baik. Namun kita tidak tahu macam mana masa harapan anak tersebut melalui perkembangan yang akan dilaluinya sepanjang hidup anak tersebut. Kita tidak tahu, mungkin dari segi sekolah menengah personality dia akan berubah. Dan ya, moral ini dari segi pemikiran kita sendiri saja. Etika boleh dipatuhi. Itu sahaja. Okey.
Saya ada soalan. Soalan ini berkaitan dengan saya ambil contoh situasi pelajar di IPTA. Okey, sebelum belajar di IPTA ni kan, dia melakukan pelajaran di IPTA. Okey, dia pernah belajar di sekolah menengah apa semua kan. Dia dididik dari kecil sehingga sekolah menengah dia selalu dipuji dengan dia punya sikap apa semua. Dia punya memang dia dipenuhi dengan persekitaran positif. Tapi sejak dia melakukan pelajaran di IPTA, dia baru saja melihat persekitaran negatif, dia cepat pengaruh dengan situasi tersebut. Bagaimana persekitaran negatif ni cepat mempengaruhi mereka sehingga mereka punya etika, mereka punya personality positif terus hilang. Kebiasaannya disebabkan oleh sifat boleh jadi manusia itu sendiri, iaitu kita cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang negatif berbanding positif. Misalnya seperti kita sekarang pelajar PTA darah muda, kita sangat suka untuk menghabiskan wang, tapi kita tak cakap kita menghabiskan wang, kita cakap benda itu adalah untuk keperluan, padahal itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Di situ tidak dapat dinafikan bahawa soalan tadi macam mana cara kita nak atasi, ia adalah dari segi persekitaran juga. Okey, misalnya persekitaran yang itu negatif, saranan dari pihak kami adalah supaya untuk mencari lingkungan ataupun circle kawan yang bersikap positif, sebab kita manusia memang cenderung lebih mudah untuk dipengaruhi. Jadi sekiranya anda dipengaruhi oleh benda yang negatif, kenapa tak pergi ke lingkungan rakan yang positif sahaja? Ada apa lagi? Sebab berkaitan terpengaruh itu selalunya boleh dikait dengan psikologi, sebab pada usia remaja selalunya kita sangat ingin mencuba benda baru. Dan sebab dalam ada peringkat remaja selalunya mereka ingin mereka ada satu pemikiran bahawa mereka sudah mampu membuat keputusan sendiri. Jadi apabila mereka membuat keputusan sendiri, sebenarnya mereka sendiri yang memilih sama ada mereka mengikut yang negatif atau positif. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sekitaran kita yang negatif. Sepatutnya kita yang mengelakkan diri untuk masuk ke persekitaran negatif itu. Walaupun memang sukar untuk kita lari dari persekitaran negatif, namun kita boleh mengawal pengaruh itu dari diri kita sendiri, bersama diri kita sendiri, dalam nilai yang ada dalam diri kita sendiri. Kita macam seperti kalau dari kecil kita tahu bahawa perkara itu salah, kita terus ingat bahawa perkara itu salah sampai kita dewasa. Kalau boleh kita jangan ikutlah perkara yang negatif itu. Jadi saya simpulkanlah, berdasarkan isi kedua ini dia lebih kepada bagaimana peran individu sendiri dan orang lain. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.